Yang Berhormat Ceras. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua kerana memberikan penghormatan saya sebagai pembahas terakhir untuk menyertai perbahasan menjunjung kasih titah Tulian Yang Mulia Yang Di-Pertuan Agong. Puan Yang Di-Pertua, sementara dunia kita sedang mencari semula hala tujunya dalam era pasca wabak COVID-19, cabaran-cabaran yang disaksikan di peringkat global dan juga di dalam negara kita kini menjadi semakin mendesak isu kemiskinan dan jurang kekayaan, darurat iklim, kerosakan alam sekitar, kehabisan sumber-sumber bumi dan laut, krisis migran, tekanan geopolitik, perang dan konflik di berbagai pelosok dunia terus memberikan kesan kepada kita secara langsung atau tidak langsung. Kita di Malaysia pada hari ini juga sedang berhadapan dengan satu masa yang sukar dan mencabar. Dalam membentuk sebuah Malaysia baru, perlu ada satu kesedaran baru. Kita perlu pastikan rasisme, ekstremisme, keagamaan dan rasuah tidak mempunyai sebarang tempat dalam masa hadapan negara kita ini. Semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum atau agama tidak sepatutnya terasa seakan-akan mereka sedang diserang atau diketepikan dari masyarakat. Apa yang membuat negara kita benar-benar hebat adalah keberbagaian kita. Negara kita bukan sahaja perlu terus maju dengan makmur, tetapi apa yang lebih penting lagi, kita perlu maju dengan keamanan dan keharmonian. Kerajaan perpaduan pada hari ini perlu memimpin perubahan dalam negara kerana kita adalah pendukung harapan rakyat untuk membawa perubahan yang lebih baik. Puan Yang Di-Pertua, reformasi institusi dan dasar-dasar yang progresif adalah penting untuk membolehkan negara kita terus maju ke hadapan dan perkara ini perlu diberikan keutamaan oleh pihak kerajaan. Dengan konsep takbir urus baik yang dipromosikan oleh kerajaan Madani pada hari ini, sekiranya dilaksanakan sejujur dan seikhlas mungkin, kita pastinya akan berjaya menawarkan satu masa hadapan yang cerah kepada rakyat untuk menggembalikan kegemilangan negara kita. Kita perlu bebaskan diri kita dari perangkap negara berpendapatan pertengahan dengan izin middle income trap untuk mencapai status negara maju tidak lama lagi. Kita tidak boleh mengubah masa lepas. Sebaliknya, kita mampu untuk menjayakan sebuah masa hadapan yang lebih baik. Rangka ekonomi kerajaan Madani telah menetapkan sasaran-sasaran yang bercita-cita tinggi untuk negara kita menjelang tahun 2030. Antara sasaran ini adalah untuk Malaysia menjadi salah satu dari 30 ekonomi terbesar dunia, 12 negara teratas dunia dari segi daya saing global, 25 keluarga teratas dunia dalam indeks persepsi rasuah dan 25 negara teratas dunia dalam indeks pembangunan manusia. Semua sasaran ini dengan kadar gaji dan pendapatan negara yang lebih tinggi, di mana tidak ada mana-mana rakyat Malaysia yang hidup dalam kemiskinan, hanya mampu dicapai dengan takbir urus yang baik. Dengan sokongan kuat dari Dewan Yang Mulia ini, kerajaan patut memanfaatkan 3 tahun yang akan datang ini sebaik mungkin untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang kita telah janjikan kepada rakyat supaya kita dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk negara. Puan Yang Di-Pertua, perkara yang saya ingin sentuh mengenai isu polarisasi hubungan di antara kumpulan etnik dan agama di Malaysia. Sejak kerajaan perpaduan mula mengalas tanggungjawab pentadbiran negara, terdapat peningkatan cubaan untuk mewujudkan naratif dan persepsi yang ada sesetengah kumpulan etnik atau agama berada dalam keadaan yang terancam. Persepsi dan naratif ini dijaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan pribadi dan kelangsungan hidup politik mereka sendiri. Amat malang sekali apabila ada pihak-pihak tidak bertanggungjawab ini yang tidak ada rasa serba salah langsung untuk merosakkan hubungan antara kaum dalam kalangan masyarakat majmuk di negara kita. Perkara ini telah berlanjutan terlalu lama, sehingga kan apa-apa dasar-dasar baik yang mahu dipertimbangkan kerajaan
seperti penambahbaikan sistem tata kelola pentadbiran kerajaan tempatan dan pemeliharaan warisan-warisan kebudayaan negara kita seperti pengiktirafan Pakute sebagai makanan warisan disoal dan dikutukkan akibat permainan politik perkauman mereka ini. Terdapat juga ahli-ahli politik, malah setengah ahli akademik seperti Teo Kok Siong yang mengatakan sekolah vernacular satu warisan unik sistem pendidikan negara kita yang menunjukkan latar belakang masyarakat majmuk sebagai punca rasisme dalam negara. Sedangkan mereka ini sendiri yang menyebarkan perasaan rasisme dalam kalangan rakyat dengan memainkan isu-isu berkauman, bertentangan dengan semangat dan prinsip perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Mahkamah Rayuan telah pun memutuskan bahawa penubuhan dan kewujudan sekolah vernacular adalah sah di sisi perkembangan dan keputusan ini kekal selepas Mahkamah Persekutuan menolak permohonan rayuan dari pihak-pihak yang cuba untuk mengatakan sekolah-sekolah vernacular yang ada ini sebagai tidak sah. Poin yang kedua, oleh itu saya ingin sekali lagi mengesa kepada kerajaan untuk menyambut titah Duli Yang Mahal Mulia di-Pertuan Agong untuk membendung masalah polarisasi hubungan antara kaum di negara kita ini. Malah, Tuanku sendiri telah bertitah kepada kita semua untuk berhenti memutarbelikkan atau mempolitikkan asas perlembagaan dalam perkara yang berkaitan kedudukan agama Islam dan kebebasan beragama untuk agama-agama lain di dalam persekutuan. Saya harap ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini dapat peringat bahawa kita semua telah mengangkat sumpah untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan kita. Ketika seluruh dunia bercakap tentang AI, janganlah kita masih dengan isu perkauman. Jadi marilah kita sama-sama menolak politik kotor dan cuba meracuni hubungan aman damai dan keharmonian antara kumpulan etnik di Malaysia supaya kita dapat terus maju sebagai sebuah negara hebat dunia yang bersatu padu. Poin kedua, satu perkara yang saya ingin mengencam sekeras-kerasnya, iaitu mengenai satu kejadian surat layang ugutan yang telah dilemparkan ke rumah Menteri KPKT yang berhormat Ngah Koh Meng, dan saya gesa pihak polis untuk mengambil tindakan pantas untuk mengenal pasti dalang di sebalik perbuatan ini. Pagi tadi, terdapat satu insiden di mana ada pihak yang berniat jahat telah membalingkan pamflet-pamflet bertulis Ngah Koh Meng jangan cabar Islam di hadapan kediaman ibu bapa yang berhormat Ngah. Sebelum ini juga kita telah menyaksikan perbuatan melampau di mana ada orang yang jahat yang telah membakar rumah yang berhormat Bruas, yang berhormat Ngeh Kuham, yang telah menyebabkan kerosakan terhadap rumah dan kenderaan beliau. Ini adalah satu ancaman terhadap nyawa beliau dan keluarganya dan merupakan satu cubaan bunuh. YB? Masa suntuk, saya tidak ada masa. Perbuatan-perbuatan ini jelas melampaui pantas kemanusiaan. Sekiranya ada isu yang tidak berpuas hati, mana-mana pihak yang tidak berpuas hati ini sepatutnya berdialog secara berhemah untuk menyelesaikannya dan bukannya menggunakan intimidasi terhadap seorang wakil rakyat atau ahli-ahli keluarganya. Polarisasi hubungan antara kaum dan agama yang semakin parah membawa kepada perbuatan-perbuatan keji sebegini perlulah ditolak dan dikecam oleh semua rakyat Malaysia yang patriotik. Saya menyeru Dewan untuk turut bersama-sama mengecam ugutan yang melampau dan tidak bertamadu ini. Sekian perbahasan, menjunjung kasih titah diraja saya. YB Ceras. Saya mohon menyokong. YB Ceras, sorry. Saya Bangi mohon mencelah sikit. Bangi mohon mencelah tadi sebenarnya. Boleh tak? Boleh. Sikit je. Berkenaan dengan ancaman dan juga intimidasi terhadap YB Bruas dan juga YB Taiping.
Teluk Intan. Saya percaya ini satu keadaan yang kita tak dapat terima ya sebagai ahli parlimen, tak kiralah daripada sana ataupun sebelah sini. Jadi saya berharap bahawa kita dapat bersatu hati untuk mengatakan bahawa tindakan seperti ini tidak boleh diterima dan tidak ada toleransi bagi perbuatan-perbuatan seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Cheras. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin